sejahtera semua. Kami merupakan pelajar Universiti Malaysia Sabah di bawah kursus AG 20303 iaitu Dinamika Pinggir Pantai di bawah naungan Dr. Adi Jafar. Hari ini kami berada di Kampung Sungai Melayu, Pulau Sebatik Tawau, akan mengkaji mengenai ciri-ciri kedinamikan ekosistem pinggir pantai dan proses pembentukan muka bumi pinggir pantai. Okey, seterusnya bagi ciri kedinamikan pinggir pantai Paya Bakau. Di garis pantai Paya Bakau adalah jenis garis pantai yang terlindung di mana Paya Bakau menutupi garis pantai ini. Seterusnya, bagi ciri dinamikan seterusnya adalah kepelbagaian biologi di mana habitat-habitat seperti monyet, ular dan juga burung menetap di Paya Bakau ini. Dan juga Paya Bakau berfungsi sebagai pelindung semula jadi daripada ombak besar dan juga angin yang kuat. Baiklah, bentuk yang ada terdapat di sini adalah bentuk Paya Bakau di mana seperti yang kita lihat di teluk yang merujuk kepada bahagian melengkung ke arah daratan. Di sini juga kita dapat melihat batasan jalan kaki yang diperbuat oleh tenaga manusia adalah untuk memecahkan ombak pembinasa jika berlaku air pasang. Paya Bakau merupakan pantai yang mudah terhakis kerana permukaan Paya Bakau ini berlumpur. Hakisan ini disebabkan oleh hakisan faktor luaran dan faktor dalaman. Sebagai contoh, hakisan tanah. Hakisan tanah berlaku disebabkan oleh dua faktor iaitu faktor luaran dan dalaman. Faktor luaran seperti pokok bakau. Pokok bakau ini dapat memperlahankan arus ombak dan menyebabkan hakisan itu kurang berlaku. Manakala faktor dalaman pula seperti ombak. Ombak pula terbahagi kepada dua iaitu ombak pembinasa dan ombak pembina. Ombak pembina akan memledakkan bahan yang dibawa ke permukaan pantai. Manakala ombak pembinasa pula ia akan menghakis di pinggir pantai dan menyebabkan hakisan tanah berlaku. Secara semula jadinya, kejadian hutan Paya Bakau adalah dijadikan sebagai benteng hakisan kawasan pesisiran pantai. Namun begitu, di Kampung Sungai Melayu, Pulau Sebatik Tawau, terdapat dua jenis hakisan seperti yang anda lihat di belakang sana. Hakisan yang terjadi akibat daripada tindakan manusia. Jadi di sini tindakan manusia adalah kerana pembinaan kawasan sawah padi. Dan selain itu juga adalah hakisan yang terjadi kerana fenomena semula jadi kerana air pasang surut. Jenis pantai yang terdapat di Kampung Sungai Melayu, Pulau Sebatik Tawau adalah pantai berlumpur. Pantai berlumpur merupakan pantai yang mudah diformasi ataupun ia mudah mengalami perubahan bentuk ataupun tererosif disebabkan material penyusunannya yang sangat kecil dan halus hingga ia mudah diangkut oleh arus. Pantai berlumpur ini juga terjadi disebabkan terdapat banyak muara sungai yang membawa sedimen dalam jumlah yang besar ke laut dan biasanya pantai berlumpur ini mempunyai paras air yang rendah. Dan antara ciri pantai berlumpur dalam kawasan kajian yang kita lihat sekarang adalah ia ditumbuhi dengan pepaya bakau dan juga ia di kawasan pinggir pantai yang dilanda oleh air laut. Dan kepentingan pantai berlumpur kepada kita adalah ia membekalkan sumber paya bakau dan memberi habitat kepada kehidupan laut seperti ikan, siput, kerang dan sebagainya. Seperti yang kita sedang lihat, berlaku pasang surut di mana air sedang menaiki kawasan-kawasan yang berdekatan. Ini disebabkan faktor daripada putaran bumi dan apabila air mula naik, ia akan menyebabkan perubahan landscape yaitu air lebih dalam daripada sebelumnya. Jadi seperti yang kita lihat air mula naik dan ini juga disebabkan karena angin yang percepatkan proses naik air pasang surut. Okey, kepentingan bentuk muka bumi Paya Bakau yang pertama iaitu dapat mencegah hakisan tanah. Seperti yang kita tahu, pokok bakau ini tumbuh secara rapat-rapat dan ia dapat membentuk satu pertahanan yang kuat untuk mencegah tanah daripada terhakis. Yang kedua, ianya sebagai penampan angin kencang dan tsunami. Okey, apabila pokok bakau ini tumbuh secara rapat-rapat, angin kencang dapat kelajuan angin kencang itu dapat dikurangkan manakala tekanan air dan gelombang air laut itu dapat dikurangkan. Okey, jadi pada petang ini kami ahli kumpulan 6 akan mengukur
profil sungai, yaitu sungai bergosong, dan alatan yang digunakan adalah pengukur dan tali. Tali ini akan diletakkan pada hujung sebelah sini dan akan ke hujung seberang sana, dan pengukur ini akan digunakan untuk mengukur berapa cm jarak atau profil sungai tersebut.